kesempatan, kita diberi kesehatan untuk sama-sama memuliakan hari yang paling mulia dalam seminggu, bahkan hari yang disebut sebagai penghulu bagi segala hari, dan merupakan hari kita mengkhususkan diri kita kepada Allah SWT dalam ibadat dan mengadakan salat Jumat, satu agenda yang utama dalam kehidupan kita dalam seminggu. Tuan-tuan sekalian, duk tak duk, pejam celik, siang malam silih berganti, maka hari ini bermulalah dan sampailah kita pada satu hari yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, hari yang amat mulia, iaitulah disebut 10 hari yang 10 hari awal daripada Zulhijjah. Hari-hari ini ataupun 10 hari pertama Zulhijjah ini merupakan hari keemasan, hari istimewa, hari yang ditunggu-tunggu oleh para mukmin sekalian. Begitu special hari ini sehingga Rasulullah SAW menyebutkan bahawa satu hadis diriwayatkan daripada Tirmizi dan Abu Daud, dan disebutkan baginda telah bersabda, ma min ayyamil amal salih, ataupun ma min ayyamil amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam 10. Tidak adalah daripada hari-hari yang mana amal soleh padanya dikasihi oleh Allah Ta'ala daripada hari 10 ini. Hari 10 ini ialah hari 1, 2 sampai 10 Zulhijjah. Faqalu, lalu Rasulullah SAW, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tak sama ke walau kita berjihad pada jalan Allah? Rasulullah kata, la, tak sama. Maknanya 10 hari begitu special, mengatasi jihad fi sabilillah. Tidak, kata Rasulullah, la jihad fi sabilillah tidak sama juga dengan jihad fi sabilillah, illa, kecuali rajulun, seorang laki-laki, kharaja bi nafsi, keluar sendirian ataupun dia keluar dengan jiwa raganya, wa malihi, dengan hartanya, walam yarji' min dhalika bi syai'in, dia keluar dengan membawa dirinya dan bersama dengan hartanya, dan tidak balik sesuatu pun daripada itu selepasnya. Maknanya kalau nak sama pun, pahala-pahala yang kita buat pada hari 10 hari pertama ini, orang pergi berjihad, beri hadiah, memanglah tinggal anak keluarga, tinggal anak isteri, tinggal barang harta, tinggal apa yang dikasih, pergi dengan penuh keredaan, mengorbankan segala perasaan, mengorbankan segala nafsu dia, mengorbankan kandak-kandak dia, mengorbankan masa depan dia dan sebagainya, dan seluruh hartanya dibelanjakan kepada Allah Ta'ala dalam perjalanan ini, dan dia tak balik-balik, habis kat situ saja. Maknanya dia syahid fi sabilillah. Barulah Rasulullah kata lebih daripada amalan 10 hari ini. Begitu special sekali. Oleh sebab itu, saya beri pada diri saya, perbanyakkanlah kita dalam beramal saleh, dan jauhilah kita daripada amal-amal yang buruk, maksiat, fahsyat dan sebagainya pada hari ini.
lebih-lebih lagi pada hari ini. Kalau kita telah bersolat dalam hari-hari lain, pada hari-hari lain, maka tambahlah salat kita pada hari-hari yang 10 ini. Kalau kita telah bersedekah, maka tambahlah sedekah kita pada hari-hari yang sebegini. Kalau kita sekali satu hari belum kerap, maka kerap-kerapkanlah kita bersedekah. Kalau kita salat hanya solat-solat yang sunat muakkad saja, sunat-sunat muakkadah saja dalam mengiringi fardu, ataupun salat awabin ke, ataupun salat witir ke, maka kita perpanjangkanlah solat-solat, terbanyakkanlah solat-solat kita. Dan kalau siapa yang menyantuni orang tua, orang miskin, maka tambahlah santunan kita itu kepada orang tua dan orang miskin serta jiran-jiran kita. Kalau kita sudah pemurah sebelum ini, maka hari-hari yang sebegini lebih-lebih lagi lah kita menjadi orang pemurah. Kerana apa? Kerana fadilatnya begitu besar dalam hari-hari yang ke-10 hari yang pertama Zulhijjah ini. Bahkan disebutkan bahawa memang 10 hari yang terakhir Ramadan itu begitu banyak kelebihannya, terutamanya Lailatul Qadar melebihi 1000 bulan. Tapi pada bulan Ramadan itu pada hari itu sahaja yang kelebihannya. Tapi kalau di 10 hari Zulhijjah siang dan malamnya berpanjangan, kelebihan ataupun fadilat-fadilat yang lebih dalam beramal salih ini. Nah, tuan dan puan, kalau kita boleh berpuasa pada hari yang sebegini, kalau boleh puasa 10 hari ataupun 9 hari ini lagilah terbaik. Kalau tak boleh puasa 9 hari ini, pilihlah hari-hari tertentu yang kita mesti puasa padanya, seperti hari Isnin dan Khamis. Kalau tak boleh puasa pada hari Isnin dan Khamis yang lain-lain, puasalah pada hari Arafah. Hari Arafah dan hari Tarwiyah. Hari Arafah ialah hari yang ke-9. Hari Arafah. Banyak perbincangan. Hari Arafah ni nak ikut Arafah di sana ke, ataupun hari sebelum hari ke sini? Jawapannya ialah mengikut hari, belum hari sebelum hari, satu hari sebelum hari raya, di tempat masing-masing. Kalau kita nak ikut Arafah macam mana pula, kita bila kita naik matahari, bila jatuh matahari, bila berbanding dengan mereka, maknanya yang lebih tepat ialah macam puasa biasa. Puasa itulah yang urusan tempatan, kerana waktu imsaknya berlainan dan waktu wurud yang berlainan. Maka kita, kalau boleh 2 hari ini, iaitulah hari Arafah dan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ialah hari yang ke-8 semasa orang berangkat nak pergi Arafah, iaitulah hari yang ke-8 biasa. Hari Tarwiyah. Kalau tak boleh juga, sama-samalah kita diharap dapat melakukannya, iaitu puasa ini pada puasa hari Arafah, kerana besar ganjaran puasa pada Arafah tersebut, menandakan kita bersama-sama berhaji. Kalau bolehnya kita pergi haji, kalau bolehnya kita pergi haji. Tapi nak pergi haji tahun sekarang ni susah. Alhamdulillah dah ramai dah orang boleh pergi haji. Kota haji kalau dulunya 30,000 lebih, 32, 33, sekarang ni di Malaysia hanya 14,000, kurang separuh daripada yang tua-tua. Kata tua kan malah pun yang citizen ni tak dapat pergi pula. Yang citizen ni tak dapat pergi. Yang umur berapa?
Yang dah bunuh ke atas tak dapat pergi. Kalau dulu ramai orang tua-tua, sekarang ramai orang muda-muda pula. Yang dapat pergi, kita tak dapat pergi. Tapi insya-Allah semangat haji ini perlu ada dalam diri kita. Semangat haji ini perlu ada pada diri kita setiap masa. Seorang penyair, ni syair Arab, saya nak baca syair Arab sikit. Bila dia tak dapat pergi haji, dia kata sedih. Dah tak dapat pergi haji ni, mungkin kalau kita ni kota dah lebih, tak dapat pergi haji, mungkin belanja tak dapat, beli tak tinggal dan sebagainya. Maka dia pun bersyair, betapa sedihnya dia tak dapat pergi haji. Maka dia pun pergi hantar, masa dia menghantar orang haji ni, dia baca syair. Dia kata apa? Ya rahina ilal baitil atiq, laqad sirtum jusuman wasilna nahnu arwah. Wahai orang yang berbondong-bondong pergi mendapatkan rumah Allah Baitul Atiq, sesungguhnya kamu pergi dengan badan kamu, tetapi kami pergi dengan roh kami, dengan perasaan kami. Maknanya tak apalah kamu pergi berangkat dan sebagainya, tapi roh saya, roh kami ini, dia kata, bersama dengan kamu berangkat mendapatkan Baitul Atiq. Kaabah itu panggil Baitul Atiq, Baitul Atiq. Fa in qumna ala udhrin wa an qadarin wa man aqama ala udhrin faqad raha. Inna qumna ala udhrin wa an qadarin wa man aqama ala udhrin faqad raha. Sesungguhnya kami berada di sini, tak dapat pergi Mekah, tak dapat pergi haji, kerana ada keuzuran dan telah menjadi takdir kami tidak dapat pergi pada tahun ini. Wa man aqama ala udhrin faqad raha. Sesiapa yang tak dapat pergi, berada di negerinya kerana uzur, nascaya diganjari dengan bahawanya dia pun pergi sama juga. Begitulah kalau kita nak. Dan dia bersyair lagi. Dia kata apa? Man lam yastaqil wuqu bi Arafah falyaqif. Oh, Masya Allah, cantik syair dia ni. Orang buat haji kan, dia kena berwukuf di Arafah. Itu memang wajib haji, itulah rukun haji. Orang nak buat haji, itulah dia wukuf. Kalau dapat wukuf, ada di Arafah, itu yang paling penting. Dia kata apa? Man lam yastati' wuqu' bi Arafah, sesiapa yang tak mampu, tak pergi, tak mampu dah, tak pergi berwukuf di Arafah, falyaqim, hendaklah dia berwukuf, dia berdiam diri daripada hududullah, batasan-batasan Allah yang dia tahu. Maknanya kalau kita tak boleh pergi ke Arafah, berwukuf di Arafah, berwukuflah kita dengan hududullah, dengan ketentuan Allah, hukum-hukum Allah. Manakah Allah kata haram, jangan kita lakukan. Allah Ta'ala kata wajib, kita lakukan. Itu maknanya wukuf di Arafah. Jadi kalau kita maknanya wukuf hinda hududillah, tak boleh berwukuf di Arafah, wukuflah dengan hududullah, dengan hukum-hukum Allah. Wa man lam yastati' al-mabit bi Muzdalifah falyabit ala ta'atillah yuqarribahu wa yusallifahu. Sesiapa yang tidak dapat bermabit, bermalam di Muzdalifah, kerana sebahagian daripada ibadat nusuk haji ini ialah bermalam di Muzdalifah. Tak boleh bermalam di Muzdalifah, bermalamlah kita dengan ketaatan kepada Allah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan melayakkan diri kebesaran Allah Ta'ala. Wa man lam yaqdir ala dhar'i hadiyahu bimina falyadhbah hawahu liyablugha bihil muna. Sesiapa yang untuk dia sampai kepada tahap kedekatan kepada Allah Ta'ala,
tak boleh kita nak berkorban. Orang panggil ini korban, maknanya menyembelih binatang ternakan untuk menjadi korban. Maka kita kena korban, kita kena sembelih. Dalam istilah sembelih nafsu kita supaya jangan menguasai kita, supaya kita mendapat satu makam yang baik insya-Allah. Wa man lam yastati wusulil bait li'annahu ba'idun falyaqsud rabbal bait fa innahu aqrab min hablil warid. Sesiapa yang tidak dapat sampai kepada Baitullahil Haram kerana jauh, maka hendaklah dia bercita-cita falyaqsud rabbal, hendaklah dia bercita-cita untuk dekat kepada Allah, yang mana Allah itu lebih dekat daripada orang lain. Maknanya kalau kita tak boleh pergi kepada Baitul Atiq, pada Kaabah, maka kita tak dekatkan diri dengan Tuan Baitul Atiq, kerana ianya sebenarnya dekat, lebih dekat daripada Hablul Warid ataupun urat marikh. Tuan-tuan Allah sekalian, haji ini merupakan satu syiar yang amat besar. Begitu beruntung orang dapat pergi haji. Kalau kita lihat dalam skema syarak Islam, rukun Islam apa? Rukun Islam yang pertama ialah according to Wikipedia, Islamabad is the mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah. Ini merupakan rukun yang utama. Nak masuk Islam kena mengucap. Kena mengucap, kena menyebut, kena betul hatinya kepada Allah Ta'ala, sekali suka rela mengakui Allah Ta'ala lah Tuhan kita, yang mana kita kata tidak sembah melainkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu madkhal ataupun pintu masuk kepada Islam. Bukan niat hati dan perasaan kita kepada Allah, supaya kita betul bearing kita, betul kiblat kita, betul kehidupan kita. 5 kali satu hari kita perbaiki, kita betulkan. Yang kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasul itu, setiap 5 kali kita perbaharui azam dan tekad kita tentang pengakuan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lepas pada itu salat, lepas itu puasa. Puasa ini falsafahnya ialah supaya tidak ada gangguan-gangguan lain dalam ibadat kita kepada Allah Ta'ala, ataupun dalam kata-kata kita la ilaha illallah. Kita mengekang nafsu kita, kita mengekang perbuatan kita, kita mengekang segala kelemahan-kelemahan diri kita, untuk kita hanya saja menghadap Allah Ta'ala, di mana itulah asal kita untuk beribadat dan menyembah Allah. Zakat kalau tadinya semua untuk diri kita, sembahyang untuk diri kita, puasa untuk diri kita, zakat mulalah setelah kita perbaiki diri kita, maka kita kena melihat masyarakat di sekeliling kita, maka hendaklah menjaga keharuan masyarakat sekeliling kita. Sebab itu zakat ini disunatkan, bahkan dalam setengah mazhab kita kena bagi orang tempatan, tak boleh pergi luar. Kenapa? Nak jaga masyarakat kita ni. Yang miskin nak disantuni, orang tua nak disantuni, bukan sahaja dengan percakapan, bukan sahaja dengan tingkah laku, tapi dengan harta benda kita mereka, dengan harta benda kita kepada mereka, supaya menjaga kewajikan-kewajikan mereka. Dan haji ini merupakan suatu kemuncak daripada penjagaan kita international. Kita menjaga keharmonian, menyatakan kebersamaan kita bersama di peringkat antara bangsa, bahawa kita ada satu kiblat, kita sembahyang sama-sama, tak kira orang besar, orang kecil, orang rendah, tak kira pangkat, semua sama. Itulah syiar haji, kemuncak
daripada perhimpunan orang Islam seluruh dunia menyatakan kesatuan mereka, menyatakan tidak tiada Tuhan yang lain. Mereka Allah bersama-sama, duduk bersama-sama, makan bersama-sama, bertawaf bersama-sama, dan menyatakan pendirian antara bangsa bersama-sama terhadap isu-isu orang Islam yang tertindas, yang kelaparan, yang disalimi, yang dirampas dan sebagainya. Itulah dia sebetulnya kemuncak hidup seorang Islam, bukan sahaja untuk dirinya, bukan sahaja untuk masyarakatnya, bukan saja untuk negaranya, bahkan sebenarnya haji ini adalah untuk kemuncak daripada segala involvement kita peringkat antarabangsa, peringkat global. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, saya ingat dah baca satu kisah tapi tak sempat kot, di mana Abdullah bin Mubarak mengisahkan dalam satu mimpi dia, sempat sikit lagi ataupun kita dah masuk waktu kalau satu minit je kita menceritakan je lah, tak sempat nak mengisahkan tentang Abdullah bin Mubarak. Kali ini kita sekali lain insyaAllah. Tuan-tuan insyaAllah sekalian, apa yang baik itu dari Allah Ta'ala. Kalau ada sebarang keburukan pada diri saya sendiri, saya nak minta ampunan maaf dari tuan-tuan kalau salah bahasa, terkasar bahasa, dan kalau ada sebarang kebaikan tentang kebaikan Allah Ta'ala, dan kalau ada sebarang kekurangan sendiri. Aku qawli hadza wa azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.